الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المنعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك المكيز الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ترك ذاكرون وغفل غافلون. الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وإلى أرواح المسلمين النبي وصفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وإنزال المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ni waktu duha ni kita duduk dalam satu majlis ilmu. Kita membaca kitab Qalbun Salim, syarah bagi kitab penawar bagi hati. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang pergi ke tempat-tempat yang untuk mendapatkan satu ilmu, maka Allah permudahkan jalan. Dan siapa yang berjalan untuk ke tempat-tempat majlis ilmu, Allah permudahkan jalan untuk ke syurga, insya-Allah. Mudah-mudahan kita duduk dalam satu majlis ni, majlis ilmu ni, ya, majlis ilmu.
Jadi kita tengok muka surat 267. Tajuk besar dia, kita tengok tajuk besar. Sombong, takabur. Ini salah satu daripada sifat mazmumah. Sombong, takabur. Cepat kita kalau kita kitab ni, sebab seminggu sekali kan, jadi laju lagi buat lagi tu kita baca laju kan, cepat sikit. Sebab dia kitab ni sangat lengkap dengan syarah Rasali. Jadi tak perlu nak urai sangat pun. Alhamdulillah, pertama sekali kaum muslimat ramai kan, semangat sikit. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10. Tak, maknanya istiqamah lah. Lelaki 2, 4, 6, 8. Lelaki ni tu naik. Kita tengok merendah diri, tawaduk. Ni sifat merendah diri tu sifat terpuji. Tawaduk tu sifat terpuji. Lawan bagi sifat sombong. 267 kalau tak silap. Betul kan? 267. Jadi tajuk yang kita nak baca, tajuk besar dia sombong ataupun takabur. Tapi lawan bagi takabur adalah merendah diri ataupun tawaduk. Tawaduk ni sifat terpuji. Takabur tu sifat terkeji. Tawaduk ni sifat mahmudah. Sombong tu ataupun takabur tu sifat mazmumah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid daraini amin. Jika sombong adalah sifat yang dicela, maka merendah diri ataupun tawaduk sebaliknya adalah sifat yang dipuji oleh syarak. Satu sifat mazmumah, satu sifat mahmudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah kepada Nabi Adam, lalu mereka sekaliannya tunduk memberi hormat kecuali iblis. Tunduk tu tunduk bukanlah tunduk sembah, tapi tunduk memberi hormat. Kecuali siapa? Illa iblis. Iblis tak nak tunduk tu. Iblis tak nak tunduk. Dia tak nak. Sebab apa? Ia enggan dan takbur, dan menjadilah ia daripada golongan yang kafir. Tak nak. Sebab dia sombong tu, takbur. Salam tuan, salam kan ni. Walaupun dia budak lagi, tapi sebabkan dia ni ilmu dia ke, contoh kan, salam oh tak nak, seorang tak nak salam, contoh kan. Jadi Adam, Allah ciptakan Adam, suruh iblis, para malaikat semua tunduk hormat. Oh, iblis tak nak. Sayyidina Qatadah ketika mentafsirkan ayat ini berkata, iblis berasa iri hati, hasad dengan Adam kerana kemuliaannya yang diberikan oleh Allah, yang Allah berikan kepada Adam tadi, kepada baginda. Iblis mengatakan, aku dicipta daripada api, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, daripada tanah. Dia diciptakan daripada tanah. Kesombongan ini menjadi dosa yang pertama sekali berlaku. Jadi dosa yang pertama sekali yang berlaku adalah sombong, iaitu iblis sombong dan tidak mahu sujud kepada Adam. Jadi dosa yang pertama sekali berlaku bukan kat atas muka bumi kan. Masa tu belum lagi, Nabi Adam belum diturunkan lagi. Dosa yang pertama berlaku atas muka bumi, dengki. Apabila Qabil dan Habil dengki. Orang ni dapat yang cantik, orang ni dapat yang dengki. Tapi dosa yang berlaku sekali, mula-mula sekali adalah sombong. Berbahaya. Iblis sombong, lalu dilaknat.
maka menjadilah ia ni, iblis tadi, golongan kafir. Cuba bayangkan, sebabkan sombong. Jadi kalau kita lah ada terlintas tiba-tiba perasaan tu, adalah ubat dia kan, cepat-cepatlah kita istighfar. Astagfirullah. Oh tu bahasa yang atas. Tawaduk adalah redha dengan dianggap, tawaduk adalah redha jika dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah daripada apa yang sepatutnya. Apa maksud tawaduk? Tawaduk adalah redha jika dianggap mempunyai kedudukan yang lebih rendah daripada apa yang sepatutnya. Ia merupakan sifat mulia yang berada di pertengahan antara sombong dan menghinakan diri. Pertengahan antara sombong dan menghinakan diri, tengah-tengah tu tawaduk. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, wajadnal kiramat taqwa wal ghina fil yakin wasyarafu fit tawaduk. Kami dapati kehormatan dalam takwa. Kehormatan dalam takwa. Manusia ni lebihnya pada takwa. Kehormatan satu orang tu pada ketakwaan dia. Kemudian wal ghina fil yakin. Qanaah, iaitu berasa cukup dalam keyakinan kepada apa yang ada di sisi Allah, dan kemuliaan dalam tawaduk, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kehormatan dalam takwa, qanaah yang berasa cukup dalam keyakinan, dan kemuliaan dalam tawaduk. Urwah bin Al-Warid berkata, at-tawaddu'u ahadu musaidish syarafi wa kullu ni'matin mahsudun 'alaiha illa at-tawaddu'u. Tawaduk adalah salah satu jalan menuju kemuliaan. Setiap nikmat pasti ada yang berasa iri hati dengannya, kecuali sifat tawaduk. Jadi tawaduk redha. Tawaduk ni apa? Redha jika dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dari apa yang sepatutnya. Redha jika dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah daripada apa yang sepatutnya. Ia merupakan sifat mulia yang berada di pertengahan antara sombong dan menghinakan diri. Tawaduk, merendah diri, maknanya dia redha jika dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dari apa yang sepatutnya. Sentiasa merasa kedudukan tu lebih rendah. Sebagaimana kisah Ramadan Al-Buti, satu orang ulama besar, Ramadan Al-Buti, Syekh Said Ramadan Al-Buti ni, dia dibom waktu dia mengajar di masjid, satu masjid di Syria. Peristiwa tu baru-baru ni, maknanya tahun 2019, 2018, 2019 macam tu lah lebih kurang. Maknanya ulama-ulama yang mutaakhirin lah, selepas yang terbaru ni. Yang terbaru ni yang meninggal Syekh Yusuf Al-Qaradawi, tu antara ulama-ulama mutaakhirin lah, right? Ini Syekh Said Ramadan Al-Buti juga ulama-ulama yang menjadi rujukan lah, right? Jadi dia meninggal syahid waktu dia tengah mengajar tu. Bom kan, peristiwa Syria kan masih lagi sekarang ni berperang antara ahli sunnah dengan Wahabi tu, right? Antara pemimpin dia. Jadi Said Ramadan Al-Buti ni, dia satu orang yang tawaduk, yang merendah diri. Jadi bila orang kan, dia ulama besar, bila dia datang satu majlis, orang akan bangun, lepas tu orang buru-buru nak salam dengan dia. Jadi dia benda-benda tu dia tak suka, dia tak nak lah, sebab dia takut nanti dia terkesan atas apa yang orang buat atas dia tu.
Jadi dia tu benda ni ada dalam video lah kalau tengok. Dia datang satu majlis. Datang je yang masa tu yang tengah mengajar ni, tengah menyampaikan kuliah ataupun ceramah tu adalah Habib Ali yang daripada Habib Ali Zainal kan, yang cantik lawa jago dia tu Jadi dia tengah mengajar ni, tiba Syed Ramadan Al-Buti masuk. Jadi dia pun teramam lah, tak siapa berani nak ni kan, ulama besar masuk, kita nak mengajar. Kemudian orang pun semua tengok dia, semua nak bangun, semua nak ni. Lepas tu dia pun tengah duduk kat belakang kan. Orang ulama besar masuk, orang mesti berebut. Dah dia sampai kat pintu, masuk sikit tengah duduk macam biasa. Jadi berlakulah dua-dua pula ulama yang tawaduk. Yang ni pun tak nak, ni masing-masing kan. Yang ni pun tak sanggup nak duduk atas, dia pun nak duduk bawah kan. Jadi nampak kan, ulama dengan ulama tawaduk lah. Tak nak dia jalan sampai ni, kamu jalan kau salam orang bangun kan. Tak ada, dia masuk duduk. Dah. Sila dia, sila. Memang tak boleh nak ni. Sila dia nak dengar. Bayang kan. Ulama besar. Ini kita baru jadi imam. Baru jadi imam SN. Ustaz mengajar tak nak duduk dalam majlis. Tak, ini berlaku banyak komplain daripada ustaz-ustaz yang mengajar. Dia kata bila mengajar tu imam yang tadi dia jadi imam, tapi bila kita mengajar dia pun tak ada dah mana. Kan Isyak kan datang pula kan. Sebab dia merasa wallahu a'lam, tak, itu banyak berlaku. Urwah bin Al-Warid berkata, tawaduk adalah satu jalan menuju kemuliaan. Setiap nikmat pasti ada berasa iri hati dengannya, kecuali sifat tawaduk. Imam Yahya bin Ma'in, seorang ulama besar, dalam hadis berkata, ma ra'aitu misla Ahmad bin Hanbal sahibnahu khamsina sanatan maftaharu alaina bi syai'in mimma kana alaihi minas salahi wal khair. Tidak pernah aku melihat seorang seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Kami telah bersahabat dengannya selama 50 tahun. Tidak pernah dia menyombongkan diri terhadap keelokan dan kebaikan yang beliau miliki. Nizat Al-Numari berkata, az-zahidu bi ghairi tawadu'in kasyajaratil lati la tuthmiru. Orang yang zuhud tetapi tidak tawaduk adalah seperti pohon yang tidak berbuah. Orang yang zuhud tetapi tidak tawaduk. Zuhud ni apa zuhud? Zuhud dia, orang yang zuhud ni, dia meninggalkan perkara-perkara yang dia hanya ambil keperluannya. Perkara-perkara yang halal tapi melebihi pada keperluan pun dia tinggal. Itu orang zuhud. Tapi zuhud ni juga, dia bukan pekerjaan zahir yang kita nampak. Zuhud tak. Zuhud ni adalah perbuatan hati. Walaupun dia satu orang yang dunia di tangan, tetapi dunia dia tak masuk dalam hati. Jadi mungkin satu orang, contoh macam Abdul Rahman bin Auf, dia satu orang sahabat Nabi yang kaya, Abdul Rahman bin Auf. Begitu juga dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, satu orang sahabat Nabi yang kaya. Begitu juga dengan Imam Ahmad bin Hanbal, atau orang kaya. Tapi zuhud tu bukan letak atas pada dunia yang kita nampak. Kata zuhud tapi harta melimpah-limpah. Contoh Abu Bakar As-Siddiq, bila demi keperluan agama, segala harta yang dia ada tu diinfakkan untuk agama. Maknanya tak ada sampai harta tu tak masuk ke hati pun. Tu zuhud. Tapi kalau orang yang zuhud tetapi tidak tawaduk,
adalah seperti pohon yang tidak berbuah. Maknanya zuhud mestilah kena ada tawaduk sekali. Imam Syafi'i berkata, arfa'un nas qadran min may yara qadrahu wa aktsaruhum fadlan min man la yara fadlahu. Orang yang paling mulia ialah orang yang paling mulia ialah yang tidak pernah melihat kemuliaannya. Orang yang paling utama ialah orang yang tidak pernah melihat keutamaannya. Orang yang paling mulia kata Imam Syafi'i ialah orang yang tidak pernah melihat kemuliaan. Tak pernah pun melihat kemuliaan diri dia. Dia merasa diri dia mulia. Nak tempat special saja. Kalau pergi kenduri kan, dia nampak dia mulia kan, tak bagi dia kan mengajuk. Tak bagi special layanan sikit dia mengajuk. Sebab dia merasa diri dia tu mulia. Orang yang paling utama ialah orang yang tidak pernah melihat keutamaannya. Seorang penyair mengatakan, tazallal liman tahwa lataksiba izzatan fakam izzatan qad nalahal mar'u bizulli. Rendahkanlah hatimu kepada yang kamu cintai, nescaya kemuliaan segera akan kamu perolehi. Betapa banyak kemuliaan yang diperolehi oleh seseorang dengan merendahkan hati. Idza kana man tahwa azizan walam takun zalilan lahu faqra is-salama al-wasli. Sekiranya sesiapa yang ingin kemuliaan tetapi tidak berasa rendah hati padanya, maka tidak mungkin akan sampai. Para hukama berkata, innat tawadhu'a min hisalil muttaqi wa bihi taqiyu ilal ma'ali yartaqi. Sesungguhnya tawadhu' adalah sifat orang yang bertakwa, dan dengannya orang yang bertakwa akan diangkat ke darjat yang sangat tinggi. Tawadhu', merendahkan diri, tidak merasa sombong. Sayyidina Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan wa ma tawadda'a ahadu lillah illa rafa'ahu Allah. Tiada menambah oleh Allah akan hamba dengan sebab memaafkan kesalahan orang lain, melainkan Allah akan muliakannya, melainkan akan kemuliaan. Tidak ada menambah Allah akan hamba dengan sebab memaafkan. Jadi orang tawaduk ni pun dia suka memaafkan orang. Orang yang sombong susah nak memaafkan orang. Kalau orang tawaduk dia suka memaafkan, mudah memaafkan orang. Sebab apa? Dia redha benda berlaku, tak apalah. Tapi orang yang sombong memang susah nak memaafkan orang. Dia akan datang pula satu perasaan lagi. Dah lah sombong, lepas tu dia akan timbul satu perasaan lagi, iaitu dendam. Orang sombong. Jadi tiada menambah oleh Allah akan hamba dengan sebab memaafkan kesalahan, melainkan Allah akan muliakan dia. Maksud dia. Dan tiada merendah diri oleh seseorang kerana Allah, melainkan meninggi akan dia oleh Allah. Dia merendah diri, dia merendahkan diri, dia sanggup turunkan level dia kerana Allah, maka Allah akan meninggikan akan dia, meninggikan darjat itu. Daripada Sayyidina Muaz bin Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidina Anas bin Muaz ni siapa dia? 269 beliau ialah Muaz bin Anas al-Ansari al-Juhani, banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggal di Mesir. Sempat hidup sehingga ke masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Apa kata Sayyidina Muaz bin Anas? Sesiapa yang tidak memakai pakaian yang elok kerana merendah diri kerana Allah, sedangkan dia mampu. Ni ada jenis orang macam ni kan. Sesiapa yang tidak memakai pakaian yang elok kerana merendah diri kerana Allah, sedangkan dia mampu, Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan sekalian makhluk, sehingga dia memberikannya pilihan daripada hullah, iaitu perhiasan keimanan. Manakah yang dia ingin pakai? Apa yang dimaksudkan dengan Allah SWT akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan sekalian makhluk, ialah Allah SWT memasyhurkannya dalam kalangan manusia, dan Allah SWT berbangga dengannya. Hullah pula ialah dua helai kain yang baru, iaitu selendang dan kain yang dipakai di pinggang. Siapa yang tidak memakai pakaian yang elok kerana merendah diri kerana Allah SWT, sedangkan dia mampu. Mungkin dia nak pakai
Dia nak makan lebih pada adik-beradik dia, takut kan adik-beradik kecil hati kan. Macam kita lah hari ni dipesan jangan kita tunjukkan dalam Facebook kita makanan-makanan yang kita makan hari ni, kita makan yang ni, sedangkan sahabat-sahabat kita mungkin ada yang tak makan, adik-beradik kita mungkin ada yang susah. Jadi kita harus tunjuk melancong, tunjuk. Jadi ada orang yang dia sanggup tidak memakai pakaian elok, tidak menunjukkan kemewahan dia kerana merendah diri, sedangkan dia mampu. Maka Allah akan memanggilnya pada hari kiamat. Allah akan masyhurkan dia, dipakaikan dengan kain yang baru, selendang dan kain yang dipakai di pinggang ni macam orang panggil sebagai ni dia ratu cantik contoh kan. Macam tu dipakaikan dengan kain yang dipakai di pinggang. 270. Tawaddu' adalah salah satu sikap yang beriman seperti dalam firman Allah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman ialah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun, dan apabila bercakap kepada orang yang jahil, mereka menjawab dengan perkataan yang selamat daripada perkara yang tidak diingini. Daripada Sayyidina Iyad bin Himar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innallaha auha ilayya an tawaddu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la bayghin ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku supaya kamu tawaddu, sehingga tidak ada seorang pun yang berbangga terhadap orang lain, dan tidak ada yang melakukan penghinaan kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa ghir izzat wa ma tawadda'a ahadu lillahi illa rafa'allah." Sedekah tidak akan mengurangkan harta. Tidak ada orang yang memaafkan orang lain melainkan Allah akan menambahkan kemuliaan kepadanya, dan tidak ada yang orang yang tawaddu' iaitu merendah diri kerana Allah, melainkan Allah akan mengangkat kedudukannya. Hadis ni ada 3 perkara. Pertama sekali berkaitan dengan sedekah. Nabi kata sedekah tidak akan mengurangkan harta. Maknanya daripada pandangan manusia, kita kata habislah harta kita bila kita sedekah. Tapi Nabi kata bersedekah itu tidak akan memadam. Sedekah itu tidak akan mengurangkan harta. Jadi itu kena yakin. Yang kedua, tidak ada orang yang memaafkan orang lain melainkan Allah akan menambahkan kemuliaan kepada dia. Kalau nak Allah muliakan kita, selalulah memaafkan orang. Yang ketiga, tidak ada orang yang tawaddu' kerana Allah melainkan Allah mengangkatkan kedudukan. Orang yang tawaddu' ni Allah angkat kedudukan dia. Sedekah, lagi kita bersedekah, lagi harta bertambah, lagi kita memaafkan orang, lagi darjat kita, Allah muliakan kita. Lagi kita merendah diri, lagi kita tawaduk, lagi darjat kita diangkat. Tidak masuk syurga orang yang sombong. Sifat sombong adalah dosa yang sangat besar. Kita kena ingat balik, sombong ni adalah satu dosa yang pertama sekali, kan? Dosa iblis. Bila Allah perintah sujud, dia enggan sujud kerana dia sombong. Jadi itulah dosa yang pertama dilakukan oleh makhluk. Sifat sombong adalah dosa yang sangat besar, sehingga orang yang sombong tidak akan masuk syurga, walaupun hanya seberat biji sawi. Biji sawi itu kecil je, kalau timbang rasanya macam tak bergerak timbang tu. Tapi kita ada sifat sombong, walaupun berat dia tu seberat biji sawi, maka tidak akan masuk syurga walaupun hanya seberat biji sawi. Sifat sombong dalam dirinya kerana ada 3 kekejian yang ada pada sifat sombong, iaitu pertama, merebut sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Taala seperti yang telah disebutkan dalam hadis yang terdahulu. Jadi sifat sombong, takabur ni adalah mutakabbir, membesarkan diri, ini adalah sifat Allah. Kalau kita baca dalam
kita baca dalam Asmaul Husna, ini sifat nama-nama bagi sifat Allah. Ada tak mutakabbir? Kita cari satu-satu dulu. Mutakabbir, Ar-Rahman, itu sifat Allah. Ar-Rahim, Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbir, yang maha besar, yang mempunyai kebesaran, yang melengkapi segala kebesarannya. Tiba-tiba kita lah nak ambil, itu kata merebut sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang disebut dalam hadis terdahulu. Yang kedua, mengingkari perkara sebenar dan menghina orang lain. Daripada Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Bermula membesarkan diri itu perbuatan yang menolak ia akan yang sebenar dan mengingkarkan ia akan dia dan menghinakan ia akan manusia. Membesarkan diri itu perbuatan yang menolak ia akan yang sebenar. Perkara yang sebenar bila orang tegur ke apa ke, tak terima. Sebab apa tak terima? Sebab apa dia tak terima? Allah suruh sujud kepada Nabi Adam, tak nak. Sebab apa tak? Sebab tak terima. Sombong. Orang dah cakap tu betul, kenapa tak nak terima pandangan orang? Sombong. Dan mengingkarkan ia akan dia dan menghinakan ia akan manusia. Faedah, buah ilmu yang paling mulia ialah tawaduk. Tawaduk adalah buah ilmu yang paling mulia berdasarkan firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Supaya Allah meninggikan orang yang beriman antara kamu dan juga orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa darjat. 271 faedah 271 tu daripada yang tadi tu, mengingkari perkara sebenar dan menghinakan orang lain. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Dia punya huraian ni kat bawah tu, 271. Faedah, keadaan yang tidak dianggap sebagai sombong. Ada juga keadaan yang tidak dianggap sombong. Macam mana? Daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala zurratin min kibrin. Qala rajulun inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanata. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Tidak akan masuk syurga, tidak akan masuk syurga seorang yang ada dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar zarah. Zarah lagi kecil, kan? Zarah lagi kecil daripada biji sawi. Tidak akan masuk syurga seseorang yang ada dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar zarah. Tak tahulah zarah ni macam mana, besar. Tapi kalau habuk tu pun macam contoh kan, kalau musim panas, kalau panas matahari, rumah kita kan ada atap, masa kan duduk kampung kan, atap bocor, paku, mungkin tukang tu buat, dia tebuk luar, lepas tu dia salah paku kan daripada tu kita nampak keluar cahaya tu kan. Banyaknya habuk kecil-kecil tu kita nampak tu, banyaknya habuk. Tapi kalau kita tak nampak cahaya tu, dia sebenarnya tak nampak pun. Macam mana nampak? Cuba ada cahaya macam tu kan, memang banyak habuk. Tak tahulah kok zarah besar tu ataupun lagi kecil. Tapi lagi kecil lah cerita ni. Maknanya walaupun sebesar zarah yang tadi, seberat biji sawi. Biji sawi tu memang tak ada berat pun.
Tidak akan masuk syurga seseorang yang ada dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar zarah. Apalah, kena banyak istighfar. Kalau kau ada lah kan, kau ada, kita merasa diri kita lebih mulia, rasa diri kita lebih pandai, rasa diri kita lebih hebat, rasa diri kita lebih baik daripada orang lain, tu maknanya adalah tu sifat. Ada seseorang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan kasut yang bagus? Dia mampu. Tadi satu orang yang mampu kan, dia mampu tapi oleh kerana dia nak menjaga perasaan orang lain, maka dia pakai pakaian yang biasa-biasa kerana Allah, nak jaga sifat tu kan. Tapi bagaimana pula seorang yang suka memakai baju dan kasut yang bagus? Dia ni jenis orang mat branded punya, nak pakai yang branded. Dia dengan kemampuan, dia mampu. Baginda menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan suka kepada keindahan. Maksud ia tidak dianggap sombong selama mana dia tidak tunduk kepada kebenaran dan bersikap tawaduk sesama manusia. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi kalau kita ni mampu kan, teringin nak pakai pakaian yang branded kan, bukan tujuan kita nak sombong, tak ada masalah. Tak adalah mestinya menunjukkan kita ni sombong dengan cara macam tu. Takkan nak pakai baju pagoda kan. Imam Nawawi berkata hadis ini mengandungi larangan untuk bersikap sombong, iaitu menyombongkan diri terhadap orang lain. Jadi kita pakai tu, kita tak menganggap diri kita mulia, orang lain rendah. Itu sombong serta menolak kebenaran. Ada dua jenis sombong. Melalui hadis riwayat Imam Muslim di atas, para ulama mengatakan ada dua jenis sombong, iaitu pertama, sombong terhadap kebenaran, iaitu kebenaran yang ada dalam agama Islam dengan cara menolak kebenaran tersebut, berpaling daripadanya dan tidak mahu menerimanya. Jadi orang dia menolak kebenaran, orang suruh sembahyang dia tak nak sembahyang, tu orang sombong lah tu kan. Lepas tu orang beritahu yang hak tak nak terima, tu orang sombong. Yang kedua, sombong terhadap makhluk, iaitu merendah dan meremehkan orang lain. Dia sombong terhadap hak, jadi tak ikut hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah, tu sombong. Yang kedua, sombong terhadap makhluk, iaitu merendah dan meremehkan orang lain dan merasakan dirinya lebih hebat dibandingkan dengan orang lain. Jadi orang yang tak sembahyang tu, orang yang langgar perintah-perintah Allah tu, orang yang sombong. Penyebab kepada tidak bersifat dengan sifat terpuji dan yang lain kepada yang sombong. Tidak boleh menyayangi orang lain seperti mana dia menyayangi dirinya sendiri. Penyebab kepada tidak bersifat dengan sifat-sifat terpuji yang lain kerana orang yang sombong. Orang sombong ni dia kira susah dia nak menyayangi orang lain, susah dia nak prihatin dengan orang lain. Dia kira perut dia je. Dia kira janji tengkuk dia settle. Yang kedua, tidak boleh untuk merendah diri. Orang sombong ni susah nak tegur, susah mencorat. Kalau mencorat dengan orang sombong ni pun susah. Kita beri pendapat susah dia nak dengar. Jadi kalau kita pun sama lah. Kalau kita ni jenis bila mencorat, orang cakap macam ni, tak, saya tahulah, saya sini, tu janganlah tu kan. Jadi kalau kita ada sifat-sifat tu, buang lah. Tidak boleh meninggalkan sifat marah. Ni jenis orang sombong ni, dia cepat marah kan. Sombong dia cepat marah, berdengki, sebab dia tak boleh orang lain atas pada dia, sebab dia merasa dia lebih mulia. Berlemah lembut pun susah ketika memberi nasihat. Dia tak boleh. Dia kalau dia nak sawan orang pun kan, dia kira susah nak berlemah lembut ketika memberi nasihat. Dan dia ada riak tu ada. Pendeknya, tidak ada sifat yang dicela melainkan dia akan melakukan, dan tidak ada sifat yang terpuji melainkan dia akan meninggalkannya. Orang sombong ni sifat mulia pun dia tak dapat nak buat, yang sifat terkeji ni dia akan keji ni dia akan buat. Sifat yang mahmudah tu dia tak ada nak buat, tinggal.
Tanda-tanda orang yang sombong. Kita tengok tanda-tanda dalam diri kita. Ini kita jangan baca diri orang kan. Kita jangan baca, dia aku nak tengok ada tak dekat dia ni. Tak ada. Kita nak tengok diri kita. Kita cek diri kita. Muhasabah. Tanda-tanda orang yang sombong. Pertama, dia berasa bangga melihat dirinya maju lebih daripada orang lain. Dia merasa bangga melihat dirinya maju lebih daripada orang lain. Ada tak kita merasa bangga melihat diri kita maju lebih daripada orang lain? Kedua, suka menonjolkan diri terhadap orang lain. Ketiga, minta dikedepankan dalam majlis-majlis keramaian. Dia jenis bukan jenis duduk belakang ni. Kita yang biasa jenis duduk belakang ni, bila tang majlis ilmu, time nak semayang, kan? Ini minta dikedepankan dalam majlis-majlis keramaian. Kalau orang tak bagi tempat kan, sekali je ni aku datang, tak nak datang. Bergaya dan beraksi angkuh ketika berjalan. Jalan tu macam filem Piramli kan. Masa dia jadi apa yang gelak pun dah dia berlatih cara gelak orang kaya macam ni. Jalan berada. Kita tengok macam mana kitab Syama'il Muhammadiyah cerita tentang macam mana gaya Nabi berjalan. Nabi berjalan, pandangan Nabi tunduk. Kemudian jalan Nabi tu pantas. Bukanlah pantas, maknanya jalan Nabi ni seolah-olah menuruni bukit. Mana laju. Bukannya maknanya menunduk. Kalau orang sombong jalan macam mana? Kan? Kan? cara jalan. Tapi saya masa sekolah dulu, masa sekolah menengah dulu kan, orang cukup anti dengan saya. Bukan ni kita baru masuk, orang yang atas-atas ni cukup anti. Dia kata jalan belagak kau ni. Cara berjalan saya pun tak tahu. Orang kata cara berjalan belagak kan, agak macam ni lah kot. Tapi cara jalan Nabi SAW, Nabi tunduk. Sebab apa, jaga pandangan kan. Jadi kita orang lelaki ni memanglah kena jaga pandangan. Sebab tu dalam bab, ada orang tanya Ustaz Azhar Idrus, ini saya ulas soalan daripada orang tanya Ustaz Azhar Idrus, orang perempuan, dia pakai baju macam ni kan, lepas tu dia pakai hand sock. Jadi Ustaz Azhar Idrus kata, kalau hand sock ni sebenarnya dia bentuk. Jadi kalau dia pakai, memang dia pakai tangan pendek, lepas tu dia pakai hand sock, Ustaz Azhar Idrus kata tak boleh, haram. Melainkan dia pakai baju macam ni, dia pakai hand sock tu, tiba-tiba berlakulah contoh macam ni kan, hand sock, jadi dimaafkan. Jadi orang lelaki janganlah pergi intai-intai dia tu. Jadi bila nampak macam tu, contoh, elakkan daripada melihat. Yang perempuan tadi dia dimaafkan. Tapi kalau pakai tangan pendeknya ni, tapi pakai hand sock, pada dia macam trend sekarang ni. Kalau kita tengok orang perempuan pun dah main takraw sekarang ni. Main takraw. Macam mana dia main takraw? Dia pakai seluar pendek, tapi dia pakai seluar panjang yang ketat tu. Kalau adakah kan, adakah pakaian tu tadi menepati syarak? Memang dia ni satu orang budak yang menutup aurat kan. Adakah? Jadi tak lepas. Lelaki yang naik basikal pakai seluar ketat sangat kan. Nantilah kita tengok, sebab memang hari ni kan orang pakai orang pakai baju bola pun, budak-budak main bola pun yang mana tutup aurat tu dia pakai
seluar panjang tapi dia pakai seluar pendek, tapi dia pakai apa? Legging tu kan. Dia pakai terus pakai tu kan. Nanti saya nak kena mana? Tak, bukan tak nak komen. Nak kena cari hukum betul-betul kan. Sebab segi bentuk ni, perempuan dia bentuk tubuh ni, perempuan dikendaki pakai yang longgar, pakai longgar perempuan ni. Walaupun macam perempuan walaupun dia pakai baju tapi dia pakai pakai tudung tu masih menampakkan bentuk pun tak menepati syarak kan. Perempuan ni dia agak detail lagi. Tapi lelaki ni tutup aurat, cuma dalam bab tadi dia pakai tu ketat, dia tutup kan, tapi dia ketat. Boleh ke tak boleh tu nak kena betul-betul lah. Tapi kalau dalam bab sembahyang satu orang yang tak ada pakaian, contoh kan, tak ada pakaian, dia boleh menggunakan lumpur tu nak tutup dia punya kulit tu. Maknanya kalau segi tadi naik basikal, kulit tu dah tutup. Orang perempuan dia bukan masalah kulit tadi, pakaian tu longgar. Tapi jadi jawapan tu saya kenalah agak lebih detail lah. Sebab orang lelaki ni aurat dia agak mudah kan. Jadi orang lelaki minta lah, orang perempuan kalau lelaki nak basikal janganlah tengok ya. Tapi biasanya macam tu biasanya Nabi memesan untuk jaga pandangan ni ialah orang lelaki. Orang perempuan ni biasa dia bab-bab tu dia tak apa. Sebab tabiat orang lelaki ni dia memang sebab memang Nabi pesan untuk orang lelaki ni jaga pandangan daripada perempuan kan. Kalau sifat kitab ni pun bab mata tu lebih kepada lelaki. Tapi bila ternampak tu yang jadi boleh ke tak boleh. Dia persoalan hukum tu. Boleh ke tak boleh. Bukan perempuan suka tengok pun, tapi boleh tak boleh. Kalau lelaki betul, lelaki suka tengok, itu realiti, lumrah. Itu sebab tu dalam syurga nanti Allah Ta'ala bagi kepada orang lelaki, bukan pada orang lelaki, Allah Ta'ala bagi ganjaran syurga ni kepada manusia ni apa yang dia suka masa kat dunia ni. Bila cakap apa saja yang dia suka kat atas dunia tu, itulah yang dia akan dapat dalam syurga nanti. Jadi bila cerita kesukaan, kalau orang lelaki kesukaan dia bidadari, orang perempuan kesukaan dia ialah barang-barang perhiasan. Sebab tu dalam syurga nanti Nabi pun cerita tentang syurga ni, cerita lelaki bidadari. Kalau perempuan cerita tentang perhiasan-perhiasan dalam syurga nanti. Sebab benda tu kat dunia ni memang benda tulah yang kita suka. Tak payahlah tunjuk alim kan. Macam tuan-tuan lah suka, saya sebenarnya saya tak suka perempuan ni. Itu tu eleh tak saya kan. Tapi memanglah betul lelaki itulah dia. Dengar walaupun tak nampak kenal siapa kan. Dia punya jadi tutup tapi jarang Ustaz. Okey. Tajuk bergaya dan berasi angkuh lepas ke sana pula kan. Jadi orang yang sombong ni dia punya jalan pun, tapi kadang-kadang tak semestinya lah, cuma tanda-tanda lah. Nak cerita Nabi punya berjalan macam mana. Nabi berjalan ni laju, lepas tu cara dia tak macam jalan orang malas. Sebab orang malas jalannya. Membantah teguran orang lain walaupun dia salah. Ini satu hal lah. Dia je betul. Ada kan jenis orang macam ni? Ada, memang ada. Dia je betul.
Orang dah kata bubur garam 3 sudu. Tak ada, saya besok 5 sudu. Dah masin. Contoh kan. Tidak mengendahkan nasihat atau teguran orang lain. Ini benda ni lah. Ada kadang-kadang ada adik-beradik kita sendiri pun dalam saudara mara kita suka menindas orang Islam yang miskin dan lemah, selalu menganggap dirinya betul dan tidak pernah salah. Suka memuji diri sendiri. Suka memuji diri sendiri. Bermegah dengan datuk nenek yang ada nama atau ahli keluarga. Dia bermegah dengan keturunan yang ada nama. Yalah, adalah bermegah dengan keturunan. Imam Al-Haddad menambah, semua tanda ini menunjukkan sifat takabur yang amat tercela dan buruk, yang kerap menimpa setengah anak-anak orang baik, yang tidak mempunyai pandangan yang jauh dan cetek pula ilmu pengetahuan mengenai selok belok agama. Sesiapa yang bermegah diri dengan keturunannya atau dengan datuk neneknya, nescaya berkat mereka akan lenyap daripadanya, sebab mereka itu tidak pernah membangga diri atau menyombong diri terhadap orang ramai. Kau punya datuk nenek kau dulu orang ulama besar pun, dia pun tak ada pun heboh, sampai ke cucu pula. Padahal kau keadaan macam orang jahil, tapi cerita pasal keturunan. Kiranya mereka bersikap demikian dan saya hilang lenyaplah kelebihan dan keutamaan yang mereka terima daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika haji wada', iaitu haji perpisahan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun. Ala la fadlu li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li ahmara ala aswada wala li aswada ala ahmara illa bitaqwa." Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kamu adalah satu, bapa kamu adalah satu. Ketahuilah, tidak ada, maksud bapa satu ni keturunan kita tu, asal usul kita tu kan, daripada Nabi Adam. Ketahuilah, tidak ada kelebihan kepada orang Arab atau orang Ajam, bukan Arab. Tidak pula orang bukan Arab atau atas orang Arab. Tidak pula orang berkulit merah atas yang berkulit hitam, dan tidak pula yang berkulit hitam atas yang berkulit merah, kecuali takwa. Sebab tu Bilal bin Rabah ni bukan orang keturunan Arab kulit putih kemerah-merahan ni, bukan. Bilal bin Rabah ni asal daripada, kalau sekarang ni Utopia kan, Utopia dulu apa Hafsyah. Utopia ni, Hafsyah ni, kalau Olimpik dia tu yang menang jenis 5,000 meter punya, yang berlari jenis keting halus, kurus, rambut keriting, kulit gelap tu. Jadi kalaulah kemuliaan seseorang tu berdasarkan pada muka, kita ni memang reject lah muka kita ni kan? Dah tentu Korea lah yang menang. Tapi Hindustan, kita ni entah nombor berapa. Saya dapatlah sikit-sikit sebab muka ada Hindustan sikit kan. Tapi Nabi kata, bukan orang Arab ke tak Arab ke, orang Ajam atau orang Arab kulit merah ke apa dengan kulit hitam, tak ada, kecuali atas dasar takwa. Jadi maka Bilal bin Rabah tu, sahabat Nabi yang mana Nabi mendengar dia punya sepatu, tapak sepatu dia tu dah dalam syurga tu. Apa amalan dia? Dia kata dia tak ada amalan-amalan apa, tapi yang setahu dia antara amalan dia yang dia tak pernah tinggal ialah sembahyang sunat selepas wuduk. Kita sembahyang sunat selepas wuduk ni, kalau nak ikut sembahyang sunat selepas wuduk ni adalah sembahyang sunat yang tidak ada waktu. Dia tak ada waktu, sebab sembahyang lepas ambil wuduk, sembahyang lepas kalau jenis kita yang jenis kerap kentut ni banyak kali ya kan, dia cakap sembahyang terkontut pula, ambil sembahyang lagi, iaitu sembahyang sunat wuduk. Walaupun lepas waktu subuh ataupun lepas waktu asar, dia sembahyang sunat yang sebab tu datang dulu. Ni sebab ambil wuduk, lepas tu sembahyang, sebab datang dulu. Kalau yang sembahyang yang tak boleh ni, sembahyang yang sebab dia datang kemudian. Contoh sembahyang hajat. Buat sembahyang hajat,
Nanti mudah-mudahan daripada hajat kita sebab tu datang, Allah perkenankan kita punya permintaan tu. Tu tak boleh jenis-jenis tu. Kalau nikah contohnya, lepas nikah semayang, walaupun lepas asar, walaupun lepas subuh, ataupun jenazah. Sebab jenazah ada, sebab nak sembahyang jenazah ni. Jangan luwis sangat kan. Jenazah tu lepas asar, kita pula fatwa tak boleh, lepas asar tak boleh sembahyang ni, kita kena tunggu maghrib, lepas maghrib kan lah. Jenuh lah jenazah tu kan. Antara wuduk, sembahyang sunat wuduk ni. Tapi itulah cakap boleh lah, memang antara saya pun tak pernah buat. Tapi itulah antara amalan Bilal bin Rabah. Bilal ni orang ni macam mana? Segi kulit apa semua, tapi dia Allah muliakan dia. Jadi juru azan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang jadi dia tu Bilal bin Rabah ni. Bilal bin Rabah ni, dia cari tu orang lain tukar. Tak, orang lain azan. Suara yang orang azan ganti Bilal tak dengar sampai ke penduduk langit tak dengar. Tapi bila azan Bilal bin Rabah, penduduk langit, para malaikat dengar azan Bilal bin Rabah. Sebab apa? Hati tu lah, ikhlasnya kan. Lepas tu berapa tahun pula dia jadi juru azan. Maka Nabi kata juru azan nanti di padang mahsyar nanti dia akan jadi pemimpin. Ketua-ketua ni adalah juru azan, sebab dia orang yang sangat amanah tentang masa. Wallahu alam. Kita tutup dengan selawat tafrijiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu salam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tahman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bil kurabu وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله سلام عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqal haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.